Bismillahirrahmanirrahim. Firman Allah SWT yang bermaksud, tunjuklah kami jalan yang lurus, yakni surah Al-Fatihah ayat 6. Sekiranya hidayah ialah persoalan yang tidak penting, maka apa perlunya untuk dipohon di dalam solat? Apa perlunya untuk sentiasa diangkat permohonan ini kepada Allah SWT berbelas-belas kali dalam sehari? Jawabnya, hidup ini tidak akan bererti melainkan dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Justeru, mereka yang mendapat hidayah dianggap orang-orang yang mendapat nikmat yang besar. Alhamdulillah, hidayah itu rahsia Allah, hidayah itu milik Allah. Assalamualaikum, hai semua. Bersama saya Ustazah Nuriza dalam pelajaran yang keempat, ayat kefahaman tingkatan 5, surah An-Nur ayat 35 bertajuk Hidayah Allah. Baiklah, dalam tajuk ni, apa yang akan kita bincangkan? Pada akhir pelajaran ini, pelajar akan dapat menerangkan maksud ayat 35 surah An-Nur. Seterusnya, boleh menjelaskan intisari ayat surah An-Nur ayat 35. Kemudian, pelajar boleh menyenaraikan golongan yang mendapat hidayah. Seterusnya, pelajar boleh menghuraikan cara untuk mendapatkan hidayah Allah. Seterusnya, boleh mencirikan halangan-halangan daripada memperoleh hidayah Allah SWT. Seterusnya, pelajar boleh menjelaskan apakah bukti mengatakan Al-Quran sebagai mukjizat dan boleh membuat perbandingan apakah antara ilmu fardu ain dan fardu kifayah. Seterusnya, menganalisis pengajaran ayat. Jom sama-sama kita ikut bacaan ayat 35 surah An-Nur dan perhatikan terjemahannya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. Intisari ayat 35 surah An-Nur. Yang pertama, Allah membandingkan nur dan hidayahnya yang menerangi hati seorang mukmin seperti sebuah lampu di dalam penita kaca, cahayanya memancar gemelapan. Yang kedua, orang yang diberi hidayah Allah pasti menerima undang-undang dan peraturan Allah yang termaktub dalam Al-Quran untuk menguruskan alam. Apakah maksud hidayah? Hidayah ialah cahaya petunjuk daripada Allah yang membawa manusia ke jalan kebaikan di dunia dan akhirat. Allah mengumpamakan hidayahnya dengan cahaya. Orang yang mendapat hidayah Allah diterangi hatinya dengan nur Allah. Dalam ayat 36 dan 37 surah An-Nur, Allah menyatakan sifat-sifat golongan yang mendapat hidayah Allah adalah seperti berikut.
Yang pertama, bertasbih dan bertahmid kepada Allah. Kedua, berjual beli tanpa lalai daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mendirikan solat fardu. Seterusnya, yang keempat, sifat golongan yang mendapat hidayah, mengeluarkan zakat, dan yang kelima, takut pembalasan hari kiamat. Umat Islam wajib berusaha untuk mendapatkan hidayah. Antara cara mendapat hidayah Allah ialah yang pertama, menuntut ilmu. Seorang yang berilmu akan mudah mendapat hidayah kerana ilmu dapat membantu membezakan antara kebaikan dan keburukan. Apabila seseorang mempunyai ilmu pengetahuan, hatinya akan mudah terbuka untuk menerima dan menghayati ajaran Islam. Yang kedua, beramal. Amal adalah pelengkap kepada ilmu. Kedua-duanya akan dapat membentuk seseorang menjadi hamba Allah yang soleh. Allah amat murka kepada orang yang tidak beramal dengan ilmunya. Contohnya, seseorang yang mengetahui solat itu wajib tetapi tidak mengerjakannya. Yang seterusnya, zikrullah. Hati yang sentiasa mengingati Allah akan menjadi lembut dan mudah menerima kebenaran. Oleh itu, kita hendaklah sentiasa membasahi lidah kita dengan berzikir kepada Allah. Allah menyatakan bahawa berzikir boleh menyebabkan hati kita menjadi tenang. Antara zikir yang boleh kita amalkan ialah tahlil, tasbih, tahmid dan takbir. Walaupun kita meyakini bahawa hidayah di tangan Allah, kita mesti berusaha untuk mendapatkannya. Walau bagaimanapun, usaha kita untuk mendapat hidayah tidak akan berhasil sekiranya kita melakukan perkara-perkara berikut. Pertama, terus berada dalam kejahilan. Kedua, tidak berusaha menuntut ilmu. Ketiga, tidak beramal dengan ilmu. Keempat, bersikap sombong dan tidak mahu menerima kelemahan diri serta melakukan maksiat, dan yang seterusnya, memakan makanan yang haram. Allah mengurniakan mukjizat kepada setiap rasul untuk membuktikan kebenaran ajaran yang dibawa oleh mereka serta melemahkan hujah orang yang menentang mereka. Nabi Muhammad SAW telah dikurniakan dengan berbagai-bagai mukjizat. Mukjizat yang teragung ialah Al-Quranul Karim. Al-Quran adalah mukjizat sepanjang zaman hingga hari kiamat. Antara ciri-ciri kemukjizatan Al-Quran ialah gaya bahasa Al-Quran yang sangat indah sehingga melemahkan orang-orang Arab pada masa itu yang telah mencapai kemuncak dalam kesusasteraan bahasa Arab. Al-Quran mengandungi pelbagai jenis ilmu termasuk yang berkaitan dengan alam ghaib. Ini menjadi bukti bahawa Al-Quran bukan karangan Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu Wa Taala mencabar manusia supaya menciptakan satu surah sebagaimana Al-Quran. Allah telah menegaskan tidak ada sesiapa pun yang boleh menandingi Al-Quran. Firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 23 yang bermaksud, dan kalau kamu ada menawar syakwa sangka apa yang kami turunkan, iaitu Al-Quran, kepada hamba kami Muhammad, maka cubalah buat dan datangkanlah satu surah yang sebanding dengan Al-Quran itu dan panggillah orang-orang yang kamu percayai boleh menolong kamu selain daripada Allah jika betul kamu orang-orang yang benar. Islam mewajibkan umatnya supaya menuntut ilmu. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Rawah al-Baihaqi. Maksudnya, daripada Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menuntut ilmu adalah fardu ke atas setiap muslim. Kefarduan menuntut ilmu merangkumi ilmu fardu ain dan fardu kifayah. Ilmu fardu ain dan fardu kifayah dijelaskan seperti berikut. Ilmu fardu ain ialah ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap orang Islam bagi menyempurnakan kehidupan dunia dan agamanya. Seperti ilmu tentang cara mengerjakan solat, puasa dan membaca Al-Quran. Ilmu fardu kifayah ialah ilmu yang wajib dipelajari oleh umat Islam. Kewajipan tersebut akan gugur apabila sebahagian umat Islam melakukannya. Sebagai contoh, ilmu perubatan, ilmu perundangan dan kejuruteraan. Bagi melahirkan umat yang maju dan kuat, masyarakat Islam mesti menguasai kedua-dua ilmu fardu ain dan fardu kifayah. Mengabaikan salah satu daripada keduanya akan mengakibatkan berlaku kepincangan kepada umat Islam. Okey, so pengajaran ayat untuk kali ini, yang pertama, kita hendaklah berusaha mendapatkan hidayah Allah kerana ia umpama cahaya yang menerangi alam. Yang kedua, manusia hendaklah berusaha bagi mendapatkan hidayah Allah agar tidak menjadi orang yang sesat. Yang ketiga, kita hendaklah berusaha menuntut ilmu kerana ia adalah salah satu usaha untuk memperoleh hidayah. Dan yang keempat, kita wajib menguasai ilmu fardu ain dan fardu kifayah untuk menjadi pakar dalam kedua-dua bidang. Okey, semoga bahan yang disediakan ini dapat membantu pelajar memahami tajuk pelajaran dengan lebih mendalam lagi dan sama-sama kita amalkan. Sehingga berjumpa lagi.